Okay, insyaAllah kita akan mula pengkongsian kita pada pagi ni pada pukul 10.30 Kita tunggu sedikit lagi Okay kita mulakan perkongsian kita pada pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Semua boleh dengar ke? Lipis okey, boleh dengar. Boleh dengar Okey, alhamdulillah di pagi Jumaat yang berkat ini, marilah kita bersama-sama membaca umur kitab dahulu. Al-Fatihah. Yang dihormati Dr. Nur Habibah binti Kadaran, Ketua Unit Pengajian Siswazah, dan Dr. Ainun binti Wazir, Ketua Unit Pengurusan Akademik. Ada Dr. Ainun? Okey, tak apalah, yang didahulukan para peserta perkongsian pada pagi ini. Okey, selamat datang diucapkan pada Dr. Azhar daripada IPJM, okey, daripada IPJ lain, guru-guru dan daripada Jabatan Pendidikan pun ada di sini. Okey. Syukur alhamdulillah pagi ini kita akan mendengar perkongsian dua orang pemegang ijazah kedoktoran. Okey, bukan senang dapat ijazah kedoktoran ni, dan pastinya mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Okey. So sebentar lagi kita akan kupas pelbagai persoalan
Dan pastinya di sini ada yang peserta di sini ada yang menyimpan cita-cita untuk menyambung pelajaran di peringkat master ataupun di peringkat kedoktoran. Okey, sebelum kita kupas lebih lanjut, okey, untuk pengetahuan kita ada dua sesi. Sesi pertama adalah sesi perkongsian di antara dua orang penceramah ini. Dan sesi kedua nanti kita akan buka sesi soal jawab. Okey. Saya bagi pengenalan sedikitlah tentang latar belakang penceramah ni. Okey. Dr. Nur Habibah ni dia melanjutkan pelajaran di peringkat kedoktoran ni secara separuh masa. Maksudnya dia belajar dan bekerja. Manakala Dr. Aina pula dia mendapat tanjakan penuh HRP. Jadi kedua-duanya mempunyai latar belakang yang menarik untuk kita kupas. Okey, untuk kita ketahui dengan lebih lanjut lagi, saya serahkan dululah kepada penceramah kita iaitu Dr. Nur Habibah untuk memperkenalkan diri. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sekarang berkhidmat di IPG Kampus Pendidikan Islam sebagai Ketua Unit Pengajian Siswa Azhar. Dan sepanjang perjalanan lah ya, journey untuk mendapatkan PhD ni memang sangat panjang ya untuk saya lah. Sebab saya bekerja sambil belajar. Daripada saya mengajar di SMK Mahmud Mahidin Kota Baru, saya berpindah ke Bandar Baru Bangi untuk lebih dekat dengan UKM pada masa itu. Dan perjalanan saya lebih kurang 8 tahun jugalah ya untuk menghabiskan satu perjalanan untuk mendapat ijazah kedoktoran ini. Maksudnya satu perjalanan yang sangat panjang lah ya. Dan sepanjang perjalanan itu pastinya banyak ya, liku-liku, suka duka, gembira, tangis, semua ada. Berwarna-warni, perjalanannya sangat berwarna-warni dan insyaAllah pada hari ini kita akan cuba berkongsi lah ya journey saya ini bersama dengan rakan-rakan peserta. Tujuan perkongsian ini adalah untuk memberikan satu motivasi mungkin, memberikan satu gambaran persediaan bagaimana kita hendak menyediakan diri kita sebelum kita melanjutkan pelajaran, sama ada secara sepenuh masa ataupun secara separuh sambilan seperti saya ya. Sebenarnya kan perkongsian ni adalah untuk menyatakan perjuangan tu. Perjuangan untuk mencapai mendapat PhD itu ada satu perjalanan, bukan satu perjalanan yang biasa sebenarnya. Ia adalah satu macam seolah-olah seperti rombongan penghijrahan tau ya. Penghijrahan yang sangat syarat dengan suka duka sehingga ia sampai di garis akhir. Bukan sedikit sebenarnya air mata, tidak ternilai masa yang dikorbankan bersama keluarga tersayang ya, rakan-rakan dan semualah yang terlibat dalam perjuangan kita ni ya. Memang ya jauh di lubuk hati saya tu tersimpan perasaan yang tidak dapat dihuraikan lah ya. Maksudnya hingga ke saat ini macam belum percaya, macam percaya sepenuhnya bahawa dengan keupayaan yang ada ini saya mampu mengharungi segala onak duri untuk sampai ke titik kejayaan jati. Saya pasrah pada mulanya ya kerana saya gagal dalam temuduga HLP. Saya 2 kali temuduga HLP tapi gagal. Gagal mendapat beasiswa. Tapi saya tetapkan dalam hati saya, gagal mendapat beasiswa bukan alasan untuk tidak meneruskan pengajian. Sebagai seorang pelajar separuh masa dan sambil bekerja, sudah pasti pengalaman ni sedikit berbeza ya dengan pelajar PhD lain yang mendapat HLP. Walau terkadang tu rasa agak duka lara jugalah bila mendengar perbualan para sahabat yang mendapat tajaan penuh, tapi itu semua dibuang jauh-jauh. Apa yang paling utama adalah bagaimana saya mewarnai liku-liku perjalanan ini untuk mendapat segala ijazah tersebut. Saya teruskan dulu Encik Faizul kepada Dr. Ainun pula. Okey, Dr. Ainun, silakan Dr. Ainun kenalkan sedikit ya pasal diri ni.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Boleh dengar Cik Faizul? Oh, jelas sangat Dr. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih pada Cik Faizul dan juga Dr. Nur Habibah serta rakan-rakan semua yang saya muliakan. Saya Ainul binti Wazir. Saya menyambung ijazah kedoktoran saya di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pendidikan pada tahun Vivanya pada tahun 2015 tapi convocationnya pada tahun 2016. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Dr. Habibah tadi, memang perjalanan kita ni adalah satu perjalanan yang panjang dan saya rasa kalau buat sepenuh masa pun banyak cabaran, apatah lagi kalau buat secara separuh masa atau part time kan. Tapi sebenarnya boleh, sebenarnya memang boleh. Jadi insyaAllah dalam masa 2 jam ni kita sama-sama kongsikan pengalaman untuk kita sama-sama beri semangat dan motivasi khususnya kepada rakan-rakan yang sedang menyambung pengajian dan yang berminat untuk menyambung pengajian. Okey, terima kasih. Itu sahaja Encik Faizul. Okey, terima kasih Dr. Ainun. Okey, saya mengucapkan selamat datanglah pada peserta-peserta yang baru masuk ni. Okey. Kita mulakan dengan pusingan pertama kot. Okey. Saya nak tanya Dr. Nur Habibah lah. Okey, untuk dapatkan ijazah kedoktoran ni tentu dan pastinya kita perlu korbankan masa kan. Minta yang sharing tu minta ni tutup Okey, nanti kita akan kongsikan kita punya perkongsian ni dalam YouTube. Nanti saya akan bagi. Okey, Dr. Nur Habibah. Boleh tak kongsikan sedikit macam mana doktor menguruskan masa ialah sedangkan doktor bekerja dan belajar. Silakan doktor. Terima kasih Cik Faizul Masa ni memang sangatlah sangat penting sebab di sini saya kena menguruskan masa untuk bekerja dan dalam masa yang sama saya kena menguruskan masa dengan keluarga. Bercerita mengenai dengan belajar sambil bekerja ni, saya selalu letakkan dalam diri saya bahawa saya pujuk diri agar tidak menjadikan PhD ini sebagai alasan untuk saya mengelak kerja yang diarahkan oleh ketua unit saya pada waktu itu Malahan bermula saya di IPG KPI, di IPG Kampus Pengajian Islam. Rakan-rakan sekerja saya pun ada yang tidak tahu sebenarnya yang saya sedang membuat PhD. Saya memang jarang lah, saya memang antara jam pukul 8 hingga pukul 5 petang biasanya di jabat di unit saya memang tidak akan membuka lah laptop atau berkaitan dengan PhD saya tu. Selepas pukul 6 petang barulah pukul 5 petang habis je barulah saya buka. Saya biasa akan balik lewat. Saya akan balik lewat sejam atau 2 jam selepas pukul 5 tu untuk saya lihat kembali progres saya tersebut Maksudnya dan untuk memudahkan urusan saya sampai sehingga saya membeli toner yang sama dengan printer yang ada di office pada waktu tu. Saya masih ingat lagi saya beli toner khas untuk saya kegunaan saya untuk belajar tu untuk memudahkan saya. Saya berpindah daripada IPG KPI ni pada Mei 2011 sebagai jurulatih KOKO. Tugas sebagai jurulatih ni telah menyebabkan saya sangat sibuk sebab pada waktu itu kita kena membawa pelajar untuk BIG selama 4 hari dan 1 bulan tu biasanya 4 kali round kita akan pergi, bukan dekat kita akan pergi ke Pulau Pangkor dan sebagainya. Dan semasa di sana tu masa tu memang sangat ni lah. Tetapi pada waktu tu saya sentiasa membawa buku catatan lah. Saya sentiasa bila habis je bekerja, saya akan duduk, saya akan catat apakah perkara yang saya belum buat. Sebenarnya penyelidik saya sentiasa bertanya khabar lah. Macam mana, sekarang di mana. Kerisauan beliau memang sebab dia takut saya tidak dapat menyiapkan Maksudnya
Itu pengurusan dari segi kerja lah, maksudnya malam. Bila malam saya kena, barulah saya buka setelah selesai semua. Sebab saya kena uruskan keluarga. Pada waktu itu, saya berpindah ya, saya berhijrah dari Kota Baru ke duduk berdekatan dengan UKM. Walaupun pada waktu itu saya berhijrah bersama anak-anak saya sahaja. Suami saya masih bekerja di KKTM Pasir Mas pada waktu itu. Saya terpaksa menguruskan anak-anak bersendirian kan pada waktu itu sebabnya, dan pada waktu yang sama pula saya ditempatkan mengajar di sekolah yang jauh daripada Bandar Baru Bangil, di Bandar Baru Ampang, SMK Bandar Baru Ampang. Dan tempat kerja yang sangat jauh memerikkan sebab saya pukul 6.30 saya kena bertolak ke sekolah sebab jalan jam. Masa yang sama saya kena uruskan anak-anak, dan pagi pukul 5 saya dah bangun untuk masak untuk anak-anak tengah hari makan. Sebab balik sekolah nanti, balik daripada sekolah, saya terus ke perpustakaan Tun Sri Lanang di UKM. Saya sampai dari ke Tun Sri Lanang dalam pukul 2. Saya terus duduk di situ sampai pukul 5. Pada waktu itu saya belum masuk ke IPG lagi. Pada waktu itulah ada gap. Jadi kan, saya kena susun betul-betul masa saya tu. Malam saya tidur 3 jam saja. Saya kata saya tidur 3 jam saja sebab pada waktu malam selepas anak-anak saya semua settle kerja sekolah, mengaji dan sebagainya, pukul 10.30 mereka tidur dan saya barulah buka semula TC saya sehingga pukul 2-3 pagi. Setiap hari walaupun saya penat kena buka jugalah, walaupun laptop tu dalam 1 jam mesti juga, walaupun kita penat macam mana pun sebab kita tak nak ada. Sebab kita separuh masa ni memang tak ada masa lain lagi, itu je lah masa yang kita ada. Ya. Okey, saya rasa Cik Faizul kita beri ruang kepada Dr. Ainun pula. Okey, Nur Habibah. Sekarang ni kita dengar pula bagaimana Dr. Ainun bahagikan masa, mungkin berbeza dia punya pengalamannya. Okey, saya serahkan pada Dr. Ainun. Okey, terima kasih Encik Faizul. Sebagaimana yang disebutkan tadi, saya memang dapat cuti penuh, Alhamdulillah, HLP untuk menyambung pengajian saya. Tetapi kata cabaran dari segi masa, sebagaimana saya sebut tadi, kalau sepenuh masa pun ada cabaran-cabaran dia. Itu di mana kita merasa terlalu banyak masa yang kita ada. Jadi itu juga adalah satu cabaran lah pada saya. Di mana bila kita bangun pagi, kita tidak lagi tergesa-gesa nak pergi kerja, tak ada punch card dan sebagainya. Jadi kita bergelumang atau kita bergelut dengan diri kita sendiri dan juga dengan masa yang terlalu banyak yang kita rasa kita ada. Jadi saya dulu memang saya di peringkat awal tu saya cuba untuk buatkan satu rutin. Maksudnya walaupun kita dalam cuti pada masa itu, saya tetap juga keluar bekerja, macam keluar bekerja lah. Saya akan keluar pukul 9 pagi lebih kurang dan saya akan pergi ke tempat-tempat yang sesuai. Di antara tempatnya adalah perpustakaan Sri Lanang di UKM. Ada juga waktu saya ke perpustakaan awam di Bandar Baru Bangil. Kadang-kadang saya pergi ke perpustakaan awam Kajang. Bergantung kepada kerja yang saya nak buat hari itulah. Kalau saya perlu merujuk tesis dan sebagainya, saya akan pergi ke perpustakaan Tun Sri Lanang. Tapi kalau sekadar untuk saya menaip dan saya menyusun ayat, mungkin saya nak analisis data sebagai contoh, saya tak perlu ke PTSL tapi saya akan pergi ke perpustakaan awam yang mana ada kemudahan Carol dan sebagainya. Kemudian saya selalunya akan pukul 4 petang saya memang akan balik. Paling lambatlah pukul 4 petang walaupun perpustakaan buka malam. Tapi saya cuba untuk balik tepat pada pukul 4 petang sebab saya tak nak stres dengan traffic jam. Satu aspek yang saya rasa yang penting juga dalam pengurusan masa ni ialah kita perlu menyusun masa itu mengikut kapasiti kita, mengikut kita punya jadual. Jangan kita susun satu jadual yang kita sendiri stres dengan jadual tersebut. Sebab saya rasa dalam proses kita belajar ni, kalau kita tak susun masa kita ataupun kita susun masa yang memaksa diri kita, kita akan stres. Bila yang menyebabkan stres tu kadang-kadang dia mencabar sedikit kita punya semangat kita dan senang kita nak kata give up di pertengahan jalan. Jadi yang pertama tadi itulah yang saya buat. Saya setiap hari saya buat macam saya bekerja juga. Saya keluar dari rumah pukul 9 pagi sampai 4 petang
Dan sekiranya ada waktu-waktu yang saya perlu untuk balik lambat sedikit, saya pernah juga berada di perpustakaan universiti lah selalunya sampai malam, bergantung deadline saya lah. Jadi kalau perlu memang saya terpaksa ni jugalah. Dari segi pengurusan masa dengan keluarga tu, cabaran saya lebih kepada sebab masa tu saya masih ada anak kecil dan saya pun juga masa tu saya ada baby. Dan baby saya tu menyusu sepenuh masa lah, maknanya fully breastfed. Jadi itu cabaran saya dekat situ. Tapi saya cuba untuk sesuaikan, insyaAllah. Saya rasa bila kita dah menyusun masa dengan betul, insyaAllah Allah akan permudahkanlah perjalanan kita. Okey. Setakat tu saja dulu Cik Faizul. Ya, terima kasih doktor. Poinnya di sini ialah pengurusan masa itu adalah amat penting ya. Kalau kita gagal menguruskan masa, maksudnya kita sukarlah untuk mencapai apa-apa sekalipun ya. Okey, seterusnya tentunya untuk kita sampai sehingga dapat kedoktoran ni, pastinya kita ada momen-momen yang mengganggu kejayaan kita. Okey, Dr. Nur Habibah, apakah kunci utama journey doktor ni sampai ke penghujungnya? Okey, terima kasih Cik Faizul. Kunci utama lah ya, kalau saya lah, kunci utama yang saya hingga berjaya menamatkan journey saya ni dengan gembira adalah fokus. Fokus terhadap apa yang sedang saya buat. Maksudnya fokus untuk menghabiskan PhD ni. Memanglah kan pelbagai masalah dan sebagainya tu kita cuba atasi. Kunci utama ni seperti saya ni pelajar separuh masa ni seperti adalah masa lah yang seperti kita sebutkan tadi. Masa tu umpama emas, disiplin diri paling penting. Sedaya upaya saya akan cuba elakkan daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Contoh penglibatan dalam MLM atau seumpamanya. Pada begitu saya memang cuba elakkan. Semasa berjumpa penyelia, saya akan pastikan semua persoalan yang saya senaraikan telah terjawab. Maksudnya penyelia saya pasti akan gembira kalau sekiranya saya berjumpa beliau, saya ada perkembangan yang positif. Sebab kita kena bantu juga penyelia kita sebab mereka banyak membantu kita ya. Dalam masa yang sama fokus terhadap keluarga tu keutamaan jugalah ya. Saya selalu muhasabah diri saya sebab saya kena tumpukan perhatian pada keluarga tu, pada anak-anak saya masih bersekolah. Pada masa tu anak-anak saya ada 5 orang, semuanya masih bersekolah kan. Jadi saya akan pastikan setiap hujung minggu segala keperluan mereka tersedia. Hujung minggu semua saya akan siapkan semua segala-galanya. Gosok baju, makanan mereka dah semua ya, sebab hanya Sabtu Ahad yang dapat saya bersama full dengan mereka. Pada masa yang sama ada ayah dan mak di kampung yang pada waktu itu ayah saya sedang sakit ya, pada waktu itu ayah saya tengah sakit. Jadinya saya rasa kunci utama tadi ialah fokus. Fokus kepada dua perkara ini. Fokus kepada apa yang sedang kita buat dan juga yang masa yang sama keluarga ni kena berjalan seiring ya, fokus pada keluarga. Okay, Cik Faizul, saya berikan Dr. Ainun pula ya untuk berkongsi. Okey, Dr. Ainun, kita dah dengar tadi ya, kunci utama doktor adalah fokus lah. Okey, sekarang bagaimana pula Dr. Ainun? Okey, saya setuju apa yang disebut oleh Dr. Habibah tadi kan. Fokus tu memang sangatlah penting ya. Tapi kita kadang-kadang banyak sangat benda-benda yang mengganggu fokus kita. Salah satu yang disebut oleh Dr. Bib tadi macam perniagaan-perniagaan, sistem macam tu. Saya pun sama juga, saya cuba elakkan lah. Bagi saya kunci utama yang mendorong saya untuk saya menghabiskan pengajian itu adalah kembali kepada sebab mengapa saya menyambung pengajian. Itulah motivasi saya yang terbesar. Yang pertamanya saya menyambung pengajian itu kerana
saya merasa bahawa saya memang perlu untuk menyelami ilmu pendidikan ni sendiri, kerana di peringkat masters dulu saya pun dalam bidang pendidikan dan